Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Hari ini kita kita 15 lah. 15 ni dah separuh Ramadan. Kita dah jalani dan kita ada lagi 15 hari ataupun 14 hari lagi insya-Allah untuk kita dalam bulan Ramadan ni. So, walaupun dalam bulan Ramadan ni pelbagai apa ni dekat halangan ataupun perkara yang berlaku, kita jalankan dengan cakap hati, dengan terbuka dan tabah lah kan. Ya penat kadang-kadang sampai balik tarawih kan. Lepas tu nak terus datang ke kelas. So banyak benda yang kita kena korbankan lah untuk dapatkan sesuatu insya-Allah. Okey, saya Zamir Ruslan, moderator anda untuk malam ni. Malam ni kita ada kongsikan kita kongsikan 3 orang insya-Allah, iaitu Tuan Lan Sajani kita dengan Puan Mariana daripada Johor, iaitu bukan home center dia, business center di Johor kan. Dan seorang lagi daripada KK, iaitu Puan Vel, itu leader kita di KK, iaitu KK Sabah lah. Dan apa yang saya nak ceritakan pada malam ni ataupun nak jadikan kita ni bersatu ni, kita nak buat macam mana MSB ni bermula macam mana MSB ni kita nak bermula, macam mana kita nak create, macam mana kita nak meyakinkan orang dengan dengan sistem yang ada ataupun dengan platform yang telah wujud 18 tahun ni. So kita kata Tuan Lan Sajani kita pun saya rasa dah bersedia, ataupun Kak Vel kita pun sudah bersedia. So saya pergi Vel dulu lah. Vel dulu. Kan, Puan Vel kita dah bersedia ke? Kalau belum lagi, saya harap saya rasa ada macam orang baru lah dalam kita punya pada malam ni kan, yang hadir pada malam ni kan. Ada orang yang saya tak kenal, tak berapa kenal lah, bukan saya yang kenal ke ataupun ni jarang nampak, tapi terima kasih kerana hadir. So insyaAllah kita kongsikan bersama apa yang nak diterangkan oleh kita punya cakap panel-panel pada malam ni lah kan. InsyaAllah akan bantu. So bagi yang belum mengenali platform yang kita jalankan ni, adalah satu platform yang telah wujud sejak tahun 2005 lagi dan banyak menghasilkan usahawan dan jutawan di platform ni insya-Allah. So kita akan dapat kongsikan Tuan Lan Sajani, kita kata usahawan yang berjaya di MSB, dan Valerie, leader kita di KK, nanti insya-Allah dia akan ceritakanlah macam mana pergerakan ataupun macam mana bermula dan apa yang menyebabkan kita ni nak jadikan nak buat income dekat MSB. Kita tahu syarikat yang kita jalani adalah platform, iaitu platform networking yang kita kata menjalankan sistem networking lah. Maksudnya networking ni kenalkan dengan sesuatu produk dan kita boleh buat income. Yang tu yang penting tu, yang kita nak buat lah insya-Allah. So Puan Valerie dah bersedia? Takut belum lagi? Saya rasa dia punya network tak stabil lah dekat sana. Saya pun sama juga tadi, dia kurang stabil. Saya punya cakap line tu dia tak stabil, sebab tu yang saya tak boleh nak masuk daripada awalnya. Okey. Kalau tak ada, saya rasa kena panggil Tuan Lan Sajani lah. Boleh dulu Tuan?
Okey, tak apa. Supaya kita dapat menyimakkan masa Ya, terima tak apa, kasih atas mungkin insya-Allah. insya-Allah terima kasih kepada moderator kita Tuan Zaimi yang bersama kita, dapat bersama dengan kita pada minggu ini. Minggu lepas tak dapat bersama kerana menguruskan keluarganya, dan kita doakan semuanya berjalan dengan lebih baiklah. Okey, terima kasih juga kepada semua rakan-rakan yang hadir pada malam ini. Sahabat-sahabat kita ada 23 orang. Abang Kaya daripada ni pun ada. Kemudian wakil daripada syarikat ada, daripada Sabah, Sarawak paling ramai, Kuala Lumpur. Sahabat-sahabat saya daripada Pasir Gudang Pasir Gudang ni Kaya ada. Suhaila ni mana ni? Suhaila. Su SNS, Su pun ada. No, belum nampak lagi lah. Mak Kaya yang tak lupakan Mak Kaya. Okey. Jadi tajuk hari ni ialah tajuk berkenaan dengan Zero to Hero. Itu dia punya tagline pada malam ni lah. Mana kita cuba mengupas tajuk pada malam ini. Mudah-mudahan boleh dengar clear suara saya semua. Clear. Okay, thank you Jelly, thank you Ranchi, Neo, Abang Kaya, semua okey dengar clear. Baik, pada malam ni kita sebenarnya tak boleh tidak untuk memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah kerana dengan izin dan kasih sayang dia, maka kita dapat lagi berjumpa pada malam ini, malam yang penuh berkat dalam pada bulan Ramadan. Masing-masing walaupun berpuasa pagi tadi kepada yang Muslim, nampaknya masih terus ceria. Jadi kita ucapkan tahniah lah. Mak ada pegang kuih raya dah tu. Ini yang tak boleh tahan ni. Ini bukan kuih raya, ni lampu raya. Okey. Terbaik. Jadi tajuk hari ni ialah Zero to Hero. Yang membawa maksud, kalau kita kupas Zero to Hero ialah daripada seseorang yang tiada apa-apa kepada seseorang yang berjaya. Itu dia punya ringkasan dia. Jadi relate to my experience, disesuaikan dengan pengalaman saya. Jadi kepada mungkin ramai lagi yang belum kenal saya dari segi latar belakang, mungkin baru kenal nama Jadi nak relate kepada yang zero tadi tu. Okey. 7-8 tahun yang dulu saya adalah seorang mandor ataupun mandor ladang. Mandor ladang di dalam sebuah syarikat plantation yang menjalankan kelapa sawit. Jadi saya adalah bekerja sebagai seorang mandor selama hampir 10 tahun lebih. Hidup sebagai seorang pekerja biasa, pekerja ladang adalah hidup yang sangat sederhana, yang mana ketika itu dengan gaji hanya lebih kurang 800, saya menyara keluarga seramai 4 orang. Jadi di situlah cuma hati tu ada, perasaan kita semua ada apabila kita melihat apa kejayaan orang lain dengan kemewahan material yang mereka ada. Jadi saya pun ada juga cita-cita terpanggil untuk mengubah nasib diri. Cuma apabila melihat kemampuan, melihat kepada kebolehan saya dari segi financial, memang tidak adalah ruang dan peluang untuk saya mencapai cita-cita tadi melalui perniagaan-perniagaan lain lah. Maksudnya kalau nak buka kedai runcit atau dan sebagainya memang memerlukan modal yang besar. Jadi cuma saya daripada start saya habis sekolah, saya memang seorang yang sangat aktif dalam
NGO, saya sangat suka dengan sosial, berkawan, saya sangat suka dengan persahabatan. Jadi banyaklah saya terlibat dalam NGO dan sebagainya. Dan salah satunya lah saya juga terlibat dalam perniagaan yang dipanggil multi level marketing lah, kalau dulu dipanggil dari selling. Jadi bermula daripada itu, tapi ketika itu tidak mengenali, tidak mengetahui, tidak berilmu langsung, cuma ikut-ikut kawan-kawan, kawan join sebab suka tengok. Multi level ni yang best je sebab dia orang-orang yang ada dalam ni orangnya semua, kalau yang lelaki tu handsome lah. Kalau yang perempuan tu cantik-cantik. Sebab apa? Memang pakaian dia orang, solid dia orang. Sebab dia bermain dalam industri marketing. So, mesti ada attraction. Jadi ini salah satu sebab kenapa hari ini saya terpanggil untuk join dengan multi level, kerana saya suka dengan apa yang ada, orang yang ada di dalamnya. Itu yang pertama. Yang kedua, memanglah bila join dalam ni, orang yang kita jumpa semuanya orang positif. Ini pun satu benda yang attract yang sangat kuat bagi saya lah. Kalau dulu masa saya mandu, jaga budak-budak Indonesia, Nepal, India, jadi tahu je lah menghadapi mereka-mereka ini yang berlainan budaya. Tapi pun terpaksa bertahan selama 10 tahun kerana dengan satu sebab nak cari makan, nak cari duit lah untuk keluarga. Tapi akhirnya perjalanan hidup saya berubah apabila saya dapat mengenali satu company. Yang cerita yang kemudian yang sebelumnya tu dah banyaklah syarikat, hampir 20 syarikat saya dah join. Termasuklah saya sampai ke level buatkan marketing untuk company, sebuah company tu sampai ke luar negara. Ke Indonesia, Jakarta, ke Brunei juga, dan juga ke Thailand. Itu memang saya buat dah. Dan akhirnya apabila saya tidak mencapai sesuatu kepuasan dalam saya punya aktiviti itu, saya berhenti. Saya berhenti hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun daripada dunia multi level. Tetapi seseorang yang datang pada saya ketika itu telah membuka balik hati saya untuk terlibat. Dan orang ini memang sangat-sangat saya kagumi sampai ke hari ini, kerana beliau membawa satu mesej yang jelas bahawa multi level memang satu dunia yang patut diceburi oleh ramai orang yang berhasrat untuk mengubah hidup. Sebab mengubah hidup ini bukanlah bermaksud daripada semata-mata material. Material itu juga satu benda yang sangat penting. Tapi yang lebih penting sebelum pencapaian kepada material adalah perubahan dari segi diri lah. Jadi itulah maksud saya bercerita berkenaan dengan latar belakang saya. Bermakna saya juga bukanlah orang-orang yang lahir sebagai orang yang ada ilmu, orang yang ada ijazah. Saya orang biasa, bekerja biasa. Daripada umur saya boleh bekerja sampailah ke umur 40 lebih tahun tu saya bekerja makan gaji. Ada bekerja berniaga sikit-sikit tak jadi, terlingkup dan sebagainya. Tapi maksud saya di sini, zeronya saya di situ ialah kerana saya punya kehidupan. Tetapi Allah SWT menetapkan, memberikan satu maksud yang jelas bahawa semua manusia boleh dan mampu untuk berubah. Mampu, sangat-sangat. Sebab apa? Dia telah memberikan. Kalau nak kata zero tadi tu tidaklah zero. Tidaklah zero, betul-betul zero. Tapi kita melalui proses matang, melalui proses belajar, melalui proses mengenal. Dan akhirnya apabila kita telah lengkap, maka dibukakan satu wadah. Jadi macam saya diperkenalkan dengan MSB pada tahun 2018. 2014, 15. 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Tak. 2018 betul. Pada 2018 saya diperkenalkan oleh sahabat saya iaitu Datuk Zakaria, yang mana diperkenalkan oleh upline dia iaitu Encik Anwar, yang mana upline ni lagi di atas ialah
mak kaya. Jadi pertemuan pertama saya dengan mak kaya dan baba jutawan ini ialah di bawah pokok getah di Kota Tinggi, bersarapan bersama-sama. Jadi apa yang saya lihat ketika itu ialah satu contoh yang sangat powerful daripada seorang leader yang saya tak jumpa sebelum ni, iaitu beliau membawa satu cara yang berbeza, yang menarik minat saya, yang membuka balik hati saya untuk terlibat dalam multi-level setelah tertutup selama ni. Jadi selepas daripada itu, saya bergerak bersama dengan isteri, Puan Mariana, sehingga akhirnya kami mencapai satu perkara yang di luar jangkaan. Sebab apa? Daripada bulan Februari 2020, Februari 2020 sehinggalah Disember. Sehinggalah Disember 2020. Berapa bulan tu? Lebih kurang 9 bulan. 9 bulan. Saya dan Puan Mariana diiktiraf sebagai Business Center terbaik Malaysia selama 9 bulan berturut-turut. Ini satu yang pencapaian yang kalau kita kaitkan dengan tajuk hari ini, kita namakan dia sebagai hero. Sebenarnya tuan-tuan, satu definisi baru yang saya temui hari ini ialah berkenaan dengan hero ni tadi, ialah ramai orang sebenarnya di dalam ini pun hero sebenarnya. Walaupun belum mencapai tempat dia kod lain tak okey lah. Okey, sebab apa? Saya tuan-tuan dan puan-puan, saya nak beritahu anda semua bahawa kalau kita definisikan hero ni adalah satu susuk tubuh ataupun individu yang kerja dia menyelamatkan orang. Betul tak? Barulah dia dipanggil hero. Ataupun heroin. Bukan heroin yang isap lalok tu, dia heroin. Dia hero perempuan, hero lelaki lah. Okey. Jadi hero dia mesti antara sifat dan ciri dia ialah menyelamatkan orang. Dan saya percaya, saya yakin di dalam ini rakan kita yang malam ini yang mengikuti kita ada 26 orang, semua sekali adalah hero. Sebab apa? Kita sebagai contoh saya dan Puan Mariana. Pada pandemik 2021, waktu itu pandemik 1.0 MCO, ketika itulah kita dapat satu peluang. Rupanya betul lah seperti kata Buya Hamka, bahawa peluang yang besar itu memang datang waktu kesempitan. Dia tak ada peluang datang waktu kita tengah get ready, betul-betul bersedia. Kalau nak kenal peluang yang baik tu, dia datang waktu kita memang tengah dalam kesempitan. Ini Buya Hamka yang bagi tahu, Profesor Hamka. Jadi dia beritahu bahawa peluang yang besar itu datang ketika kamu kesempitan. Jadi kalau kamu tak ambil ketika itu, maka peluang itu akan berlalu begitu saja. So, dengan kata-kata ini tadi, saya diberikan satu peluang untuk menubuhkan business center di daerah Kota Tinggi. Bukan calang-calang juga, sebab ketika itu MCO, ketika itu juga saya bukanlah seorang yang ada simpanan yang banyak. Jadi nak menubuhkan sebuah center, kalau home center ni dia agak ni sikit, kecil sikit dari segi bajet dia, tapi kalau home center ni dengan premis, dengan sewa, dengan tempat, dengan alatan, dengan kelengkapan-kelengkapan yang kita kena sediakan. So saya mengeluarkan satu simpanan saya yang mana bila saya fikirkan hari ini, bagaimana saya punya satu kekuatan ketika orang lain mengambil kesempatan atau mengambil sikap untuk menyelamatkan aset mereka. Sebab masa itu MCO, orang ramai gulung tikar, ramai orang tutup berniaga, ramai orang simpan duit. Sebab apa? Masa itu memang orang tak boleh keluar rumah. Tapi waktu tu yang peliknya tu, datang pula satu peluang pada saya dan Puan Mariana untuk buka satu business center dan memerlukan sejumlah wang. Jadi di sinilah yang dikatakan satu pengorbanan juga sebenarnya. Kalau siapa yang pernah ikuti
Zoom meeting saya pada tahun 2021, masa itu ada temu ramah dengan Tuan Azlan, yang tajuk yang sama juga, Zero to Hero, yang mana saya mendedahkan bahawa saya mengeluarkan simpanan 15,000 lebih untuk melengkapkan Business Center Akademi Kaya dengan satu tujuan. Sebab apa? Dia pelik. Ketika itu pertanyaannya ialah bagaimana dan apakah faktor yang menyebabkan saya boleh mengambil keputusan ini. Ini saya share sebagai satu pengalaman hidup yang mana kalau lepas ini kawan-kawan, sahabat-sahabat semua jumpa satu keadaan di mana kita dalam kesempitan, orang banyak reject kita, orang banyak tolak kita, hatta kita punya orang terdekat pun mula reject kita sebab kita berada dalam satu condition yang sangat rendah. So percayalah, believe lah bahawa itulah keadaan, state di mana keadaan kita akan berubah. Sebab peluang itu sendiri. Dan peluang itu memang sekiranya kita boleh memberi kepada diri kita sendiri, maka memang kita akan berjaya. Jadi saya balik pada cerita saya tadi. Kita keluarkan simpanan 15,000 untuk lengkapkan kita punya Academy Center ini. Dan apabila ditanya kenapa, apakah faktor yang menyebabkan? Sebenarnya satu sebab yang sangat besar untuk saya mengambil tindakan ini adalah kerana saya mahu menyelamatkan saya punya network. Sebab ketika itu center Kota Tinggi telah pun ditutup, di bandar Kota Tinggi telah pun ditutup kerana kita punya upline kita tu dah pergi kepada company yang lain, jadi ditutup. Jadi ketika itu saya punya network lah yang paling besar di Kota Tinggi ini, yang mana meliputi hampir 90% adalah network saya. Mereka tak ada tempat. Mereka tidak ada satu center ataupun satu premis untuk mereka berkumpul, mengambil barang, untuk belajar dan sebagainya. So, saya mengambil tanggungjawab ini dengan Puan Mariana untuk menumbuhkan Akademi Kaya untuk menyelamatkan rakan-rakan kami yang lain. Dan alhamdulillah, segala pengorbanan, segala tindakan, segala keputusan yang saya ambil rupanya hari ini membawa satu berkah yang amat besar. Satu keputusan yang tepat pada saya menyebabkan hari ini walaupun ada turun dan naik dalam perniagaan itu biasa, normal, tak ada sedikit pun berbeza dengan perkara-perkara yang lain. Sebab apa? Saya juga adalah, untuk makluman tuan-tuan, adalah seusaha kepada koperasi yang ada bisnes di Rapid Pengerang, yang mana kami berniaga minyak diesel. Nilai jualan kami pun satu tahun 138 juta. Jadi besarnya perniagaan yang saya buat di koperasi berbanding dengan apa yang saya buat di multi level di bawah MSB, dia punya ragam dia lebih kurang sama. Dia punya cabaran dia tetap lebih kurang sama. Apatah lagi dalam MSB kita berurusan dengan manusia. Kadang-kadang ada downline kita hari ini semangat. Lepas 3 bulan kita tengok dia dah slow. Lepas tu tengok 6 bulan hilang terus. Kita cari lagi kawan yang lain, kita tumbuhkan lagi, kita rekrut lagi, kita latih lagi. Dan proses ini berulang dalam diri saya, dalam kumpulan saya, dan saya yakin rakan-rakan yang lain juga jumpa keadaan-keadaan ini. Sebab itu, hari ini saya berkata tentang satu individu yang sangat kita kagumi, dan saya percaya anda semua bersetuju bahawa kita berdua berada di bawah kumpulan mat jutawan yang dalamnya ada seorang insan yang bernama Puan Faizatul Asmah Zakaria, yang mana kita menempuh berbagai-bagai proses ini tadi, tetapi luka-luka yang kita alami semuanya pulih dengan begitu cepat, akibat daripada penawar yang diberikan oleh mak-mak kaya. Itu sebab saya cakap, saya pernah berkata pada mak kaya, saya akan full swing, saya akan terus dengan mak kaya bersama MSB. Okey. Jadi tajuk relate balik kepada Zero to Hero. Jadi di sini juga saya tengok ramai rakan-rakan kita seperti Bel di Sabah, Abang Kaya di Brunei, kemudian
Kunji Mariam di mana, di Keluang, Azhar di Segaman, KL ada Kak Zu, ada ramai lagi orang yang melakukan ataupun yang boleh kita bagi title sebagai hero kerana mereka sangat mengorbankan dia orang punya diri, ilmu, dia orang punya pengorbanan masa untuk network masing-masing. Jadi sekiranya kita ada ciri ni tadi tuan-tuan, saya yakin dan percaya kita memang boleh berjaya. Baik, itu satu sisi yang saya nak share kepada anda lah. Yang kedua ialah berkenaan dengan syarikat. Dengan syarikat. Kita sangat bertuah lah. Rakan-rakan yang lain pun pada minggu-minggu yang lalu pun share benda yang sama. Iaitu bertuah kita berada di bawah sebuah syarikat yang begitu established. Ini saya tak payah ulas panjang. Cuma hari ini kita memang melalui cabaran. Cabaran itu adalah proses dan saya yakin semua sekali boleh melepasinya. Boleh melepasinya. Okey? Dan kita banyakkan menambah ilmu untuk memberikan kita punya diri kita sendiri. Diri kita sendiri semangat, memberi diri kita sendiri, bukan orang lain, bukan mak kaya ke, bukan apa. Mereka hanya boleh berikan kata-kata. Tapi Swissnya daripada diri kita sendirilah. Jadi jatuh bangun kita ni sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan adalah atas daripada diri kita, kemudian atas daripada doa kawan-kawan. Itu sebab saya juga berterima kasih kepada anda semua, kepada anda semua yang mendoakan kami, mendoakan selalu ada dekat dalam Facebook ke, dekat dalam grup, selalu beritahu berkenaan dengan mendoakan. Jadi terima kasih banyak, doa-doa anda memberikan kekuatan. Saya juga adalah manusia biasa yang jumpa waktu down, tapi akhirnya saya menyedari satu perkara iaitu saya yang memilih. Saya yang memilih. Saya yang memilih multi-level sebagai saya punya cara kerja, cara hidup saya. So, apa yang berlaku dalam multi-level saya harus redha dan berterima kasih. Okey? Jadi hari ini pun kalau kita tengok rakan-rakan kita ada juga yang tak boleh dapat menerima hakikat waktu dia down, dia keluar daripada kita punya kumpulan, cuba buat lain company pun sama juga. Jadi sebenarnya masalahnya ialah pada diri kita, bukan kepada company, bukan kepada apalah. Sebab apa? Yang terpenting mustahak ialah kita sama-sama bekerjasama, sama-sama memberikan cooperation, macam mana hari ni kita tengok Tuan Zaimi yang banyak sebenarnya memberikan kita semangat juga, walaupun bukan kumpulan dia tapi dia tetap bantu kita dapat buat penerangan dan sebagainya. Jadi inilah benda-benda yang kita kena bersyukur tau. Kita kena bersyukur sangat. Sebab antara key dia ialah untuk berjaya dalam apa-apa kehidupan kita adalah bersyukur. Jadi saya rasa saya tak nak panjang lagi, ada dua lagi yang akan share. Sekali lagi sebelum saya akhiri, saya tak tahu di mana apa kata-kata saya tadi yang mungkin boleh singgah di hati anda, yang boleh membangkitkan rasa. Saya tak tahu yang mana, tapi saya berdoa mungkin malah saya berdoa adalah satu-satu perkataan yang boleh membangkitkan. Sebab apa? Saya percaya, saya yakin semua sekali sayang kepada MSB. Kita nak terus, kita nak dalam platform ni kita dapat membuktikan sesuatu. Dapat membuktikan bahawa kita adalah orang-orang terpilih untuk berjaya dan memakmurkan diri kita, keluarga kita dalam MXB ni. Okey, minta maaf sekiranya ada terkasar bahasa. Dan kalau ada kesempatan, saya menjemput jugalah
rakan-rakan saya memaklumkan malam ni pun saya tengok ada Aladin wakil daripada syarikat, bahawa pada hari Sabtu kita ada majlis berbuka puasa Yasinan dan juga solat tarawih di Akademi Kaya yang kita himpunkan daripada Pasir Gudang, daripada Bandar Penawar. Jadi kita akan buat satu majlis lah di sini. Jadi saya jemput jugalah Abang Kaya datang, Neo, mana orang KL, Ranci dan datang ke Akademi Kaya. Kita sama-sama. Bel daripada Sarawak, daripada Sabah boleh datang. Kita ada buat special punya. Cerita dia, kita tak nak cerita pasal berniaga, pada hari tu kita nak cerita pasal makan je. Seronok kita ada makanan orang Jawa pada hari tu. Ranci mungkin belum pernah jumpa benda ni, Ranci. Nasi ambeng pernah makan tak, Ranci? Nasi ambeng belum jadi datang nanti boleh makan. Okey, Tuan Zaimi, terima kasih banyak. Maaf sekiranya mengambil masa anda. Terima kasih atas perhatian. Jumpa anda di puncak kejayaan. Zero to Hero. Assalamualaikum. Selamat malam. Okey, terima kasih kepada Tuan Lan Sajadi kita daripada Johor, iaitu di Fedah Adila Kota Tinggi, insya-Allah. Okey, apa yang beliau katakan tadi adalah kita kena ada, sebenarnya kita kena ada sesuatu dalam diri kita lah. Apa yang kita nak buat itu adalah ketentuan ataupun pilihan kita. Pilihan kita. So senang nak cerita, nak ceritakan kita ni ada pilihan. Saya nak bagi satu cara ataupun satu situation ataupun satu situasi yang ketika kita bangun tidur. Kita bangun tidur, kita buka mata, kita ada dua pilihan. Sama ada kita nak bangun terus ataupun nak terus tidur balik lah kan. So yang tu yang paling simple je lah kan. So hidup ni adalah pilihan. Apa yang berlaku adalah pilihan kita yang pilih. So kita jangan disalahkan orang, kita kena kuatkan diri kita sendiri. Walaupun apa jua yang berlaku, turun naiknya adalah kita kena kuatkan diri kita dan kita dapatkan semangat daripada kawan-kawan lah kan. So macam kata tadi dengan network marketing, first kita akan nampak orang-orang yang dia, kalau kita tengok orang yang network marketing ni memang orang yang dia orang cakap menjaga, orang cakap attitude ataupun menjaga jelah penampilan kan. Sebab saya ada seorang saya punya leader lah kan, dulu dia leader saya. So sekarang dia buat dia tak buat bisnes yang dia ajak saya buat ni. Kalau saya jumpa dia, saya nampak dia makin tua. Dulu saya nampak dia muda macam tu. So bila dia dengan networking ni, dan satu kita ada macam Tuan Lanza ni kata, kita dalam lingkungan orang yang positif. Walaupun kita down ke ataupun turun naik berlaku, so kita ada lingkungan yang positif menyebabkan kita boleh build up balik lah kan, insyaAllah. So sebenarnya banyak lagi lah perkara yang dikatakan oleh beliau. Cuma jika kita nak dengar balik lepas ni, saya akan saya memang rekod, and then apa yang saya nak katakan apabila saya rekod ni, kita boleh tengok balik lah, tengok balik dan kita akan hayati bersama. Kadang-kadang tengah-tengah kita bercakap ni ada gangguan-gangguan yang lain lah. Anak menangis ke apa ke, so dia hilang sekejap. So kita boleh tengok balik dengan kita punya kita ada rekod lah, insyaAllah. So kita akan panggil orang jauh kita daripada Kota Kinabalu, Puan Bel. Puan Bel sudah bersedia, Puan Bel, untuk kita kongsikan bersama dengan audiens ni berkenaan dengan Hero to Zero, insyaAllah. Zero to Hero, insyaAllah. Okey, pagi semua. Okay. Pagi. Okey, pada siapa yang belum kenal saya Valerie dari KK Sabah. Okey, seorang suri rumah tangga, 4 orang anak. Okay, sebelum ini, sebelum saya join dengan MXB,
Saya dulu pernah bekerja dengan bank selama 10 tahun. Okay, selepas itu sebab masalah tiada jaga anak, so saya terpaksa resign. Waktu itu 2 orang anak. Saya ada juga cuba dengan join buat MLM dengan company lain, 2 company. Tapi itu tidak lama sebab upline berhenti. So upline berhenti, saya pun ikut berhenti. Second company MLM juga sama juga masalah. Upline berhenti, saya pun berhenti. So saya sebab dari bekerja tuh, dari gaji waktu bekerja 3-4 ribu, sekali berhenti kerja tuh itu life pun berubah 360 degree. So betul-betul perlu cari duit lah. So bila saya jumpa dengan diperkenalkan dengan MXB ini dalam tahun 2019, okay. Upline saya waktu itu pun dia beberapa bulan saja, dia berhenti lagi juga, tidak buat. Okay. Upline punya upline, saya ikut upline dengan nenek itulah. Saya ikut dia. So memang saya enjoy buat dengan MXB ini. Betul-betul enjoy. Sebab kita dapat tolong orang kan. Jadi duit pun adalah juga. Tapi selepas 1 tahun dengan upline nenek tuh, dia pun berhenti juga. So waktu itu saya betul-betul down lah. Sebab minat saya dengan MXB ini, sayang saya dengan MXB pun sudah betul-betul sayang. Okay. Tapi bila saya terpikir dengan downline saya, orang-orang yang saya bawa, saya terpaksa bertanggung jawablah dengan diorang kan. Sebab saya pun tidak mau diorang down, so saya memberanikan diri untuk lead lah diorang. Okay. So kami saya mulalah di lead diorang dalam tahun 2020 tuh. So dari sana Mak banyak tolonglah kami. Mak selalu bagi motivation. Actually Mak dengan Miss Pam lah inspirasi saya. Sebab Mak biarpun Mak sudah apa namanya, umur pun sudah meningkat, tapi dia masih bersemangat mau buat. So dialah semangat saya, motivasi yang membagi saya semangat untuk terus buat ini. So waktu 2020 itu saya sudah bertekad lah. Saya bertekad saya akan bawa saya punya tim ini walaupun beberapa orang saja pergi HQ. Okay. So dalam hujung tahun 2021 itu sampailah kami ke HQ dengan beberapa orang saja. So bila sudah jumpa dengan Miss Pam, kami betul-betul bersyukurlah dapat berjumpa dengan Miss Pam. Dengan semua orang-orang HQ, dengan semua tim-tim yang lain. Base-nya di MXB ini, biarpun dia berlainan tim, tapi macam one family. Okay, they support each other. Bukan macam yang company yang pernah saya join. Company itu tim dia berkelompok. Dia ada yang dia tidak bagi kau join dengan tim dia orang. So inilah yang buat saya tetap dengan masih lagi dengan MXB. Okay? Okay. Berbalik kita dengan topik hari ini. Dengan topik yang hari ini. Okay. Apa itu?
Oke. Tips-tips yang selalu saya ingatkan dengan saya punya tim, yang kami ini tiada upline, tiada downline. Oke, kita berbisnis, kami ini business partner. Cuma memang upline tuh bukan upline lah, dia cuma kami cuma leader, cuma satu leader. Tapi dalam bisnis tuh memang kami semua satu rata, satu level buat keputusan memang kami buat sama-sama. So kalau apa-apa kami buat memang kami semua sama-sama, mesti tiada yang akan ditinggalkan lah. So buat activity memang kami semua sama-sama. And untuk apa nama tuh? Okay. So dalam untuk tim ini, untuk dia tidak tidak akan yang berhenti, tidak ada yang berhenti lah kan. So kami akan selalu berkumpul. So apa-apa aktiviti kami akan coba bawa orang-orang baru kami supaya dia orang akan minat. Kami akan bawa orang baru buat minat dengan MXB ini. Okay. So untuk orang-orang baru yang belum tahu, yang tidak tahu macam mana bermula dengan MXB ini, kami akan Oke. Untuk yang takut untuk memula atau dia tidak yakin lagi, tidak tahu macam mana dengan Kak Vel buka Kak Vel punya mute. Ni, Kak Vel termute. cakap-cakap aja. Oke. Sorry. Tertekan. Oke. Saya akan bagi penerangan macam mana saya akan untuk seseorang untuk bermula dengan di saya akan cari orang yang betul-betul satu kepala dengan saya. Yang ada goal dan impian untuk berjaya, yang ada big why. Dia ada big why, sebab kalau kita cari yang untuk suka-suka saja akan membuang masa kita. So saya akan cari orang, saya punya target, saya akan cari housewife atau single mother lah. My target mau tolong dia orang, sebab saya pernah macam mana rasa susah yang tiada waktu, tiada duit, tiada kerja. So my target is cari housewife, single mom. So itu target yang pertama. Yang kedua dengan orang yang sakit, sebab orang yang ada masalah kesehatan. So target cari setiap hari cari 2 orang. So saya akan share dengan produk kita. Saya akan ajar macam mana, akan explain macam mana cari macam mana buat MXB ini akan dapat
tolong kita dari segi keuangan. Okay, so Kak Vel, termute balik mikrofon. Saya akan tunjukkan semua testimoni-testimoni. Saya akan sediakan file testimoni untuk diorang tengoklah. File testimoni. So, sebab kalau orang yang betul-betul serius mau cari duit, diorang akan belajar tentang produk dulu. Diorang akan ingin tahu macam mana akan dapat duit. Sebab kalau orang macam housewife ni memang modal tu susah bagi keluar sediakan. Macam saya sendiri, saya join ini silver. Mula-mula join waktu itu silver. Okay, saya ambil masa setahun untuk betul-betul study market ini, bisnes ini. Baru saya selepas 1 tahun baru saya upgrade ke diamond. Sebab saya waktu itu memang takut lah. Bisnes ni tidak jadi kan. Jadi saya ambil 1 tahun, lepas itu baru saya upgrade ke diamond. So begitu juga dengan orang-orang yang saya jumpa, saya tidak suruh terus ambil package besar. Sebab kalau macam housewife ni single mommy kan kesian. So saya bagi dia orang pelan-pelan belajar, cari orang lah, ajar dia orang cari orang. So macam kalau kita sendiri, kita kena confident, explain dengan orang, kita kena tahu kita punya 3P itu, company profile, kita punya marketing plan dengan produknya. Sebab kalau kita sendiri pun tidak confident, tidak boleh explain dengan orang, orang pun tidak confident dengan kita. So setiap hari kita kena belajarlah juga. Biarpun kita sudah tahu, tapi kita kena kasih flashback, kena kasih tambah ilmu juga untuk kita lah. So kita selalu kena dekat dengan upline, dengan mentor macam dengan Mak. Okay. So kita kena ada hubungan yang baik dengan member-member yang lain, sebab member-member yang lain ni macam Kak Ita semua, Ranci semua kan, Kak Ita sekarang kami minta tolong dia kirim barang, biarpun dia dari tim yang lain, tapi dia tolong juga dengan kami. So thank you lah Kak Ita. So saya akan ajar juga orang tu dengan prospek saya tu, apa nama tu, posting di FB. Okay. Sebab berapa kali posting di FB, apa yang mau diposting, dan saya akan posting di FB, dia akan kadang-kadang dia akan copy apa yang saya posting lah. So actually buat MLM ni tidak juga susah. Sebab kita cuma copy and paste apa yang di post. So memang kita macam orang cakap, do what you love and love what you do. Bila kita betul-betul sepenuh hatinya buat apa yang kita suka, memang kita akan enjoy. Biar macam mana penat pun kita, biar macam mana busy pun kita masih juga happy buat kerja ini. So follow up dengan customer memang kita kena selalu buat. So dengan customer juga kita mesti ada good relation lah. Biarpun dia tidak beli dengan kita sekali saja, tapi dia akan rekomen dengan kawan-kawannya untuk beli barang dengan kita lah. So saya bersyukur, betul-betul bersyukurlah terjumpa dengan platform ini yang
biarpun di mana-mana saja kita, waktu di rumah, especially kalau di rumah kita bukan especially, kita boleh buat bisnis ini di rumah sambil kita jaga anak. Macam saya masih lagi anak saya ada 2 orang lagi sekolah menengah, so saya masih lagi kena jadi driver, balik kena masak. So untuk saya buat MLM ini memang tidak masalah lah, sebab anytime boleh buat. Dia tidak ada masa yang ditetapkan, and business pun tiada tekanan dari company. Company tiada bagi target berapa mau buat. It's all semua terpulang sama kita. Kita tidak buat, kita tidak dapat. So kalau mau buat, mau dapat duit, kita kena buat. Okay? So I think so. Sama juga macam Lan cakap tadi, semua pun pilihan kita lah. Setiap pilihan yang kita buat ada proses, tindakan, usaha dan konsisten ke arah yang lebih baik. So kita kena buat sesuatu itu dengan niat untuk ubah hidup kita. Okay? Kita ingat big why kita. Kita ingat kenapa kita mula buat ini. Kita ingat goal kita, target kita, sebab kalau anak masih kecil kan memang banyak yang kita akan buat untuk anak-anak. Okay? Kita ingat setiap proses itu akan ada cabaran dan ujian. Tapi kita kena terus semangat dan anggap saja cabaran itu untuk kita maju ke depan. Karena setiap yang berjaya itu bermula, orang bermula pun dari hidup yang biasa-biasa saja. So kita teruskan konsisten. Kita buat tindakan, kita cabar diri kita, and kita jangan pandang rendah kepada diri kita sendiri. Okay? Sebab seperti macam yang kita ada belajar dengan Master Rudy. Kesian kita punya inner child. So kita semua boleh buat, cuma mungkin kita kurang percaya diri, kurang keyakinan diri. Okay? So kita kena start buat azam yang aku boleh buat, aku boleh berjaya. Kita percaya pada diri kita, yakin diri kita jaga mindset kita. So kita hargai diri kita, sayangi diri kita, dan sentiasa kita bagi semangat diri kita sendiri. Dan pasti kita boleh berjaya. Sebab tiada siapa yang boleh ubah kita, melainkan diri kita sendiri yang buat tindakan itu. So itu saja. Thank you. Okey, terima kasih kepada Kak Vel kita daripada KK atas perkongsian ikhlas daripada hati dia, insya-Allah. Bermula pada 2019, 18 2019. 2019 kan. So banyak pengalaman yang berlaku dan dia nampaklah perubahan-perubahannya. So nampak kat sini kebanyakannya kita ni dululah saya pun sama juga bermacam-macam buat networking. So menyalahkan orang kata upline saya tak ada, saya tak ada apa semua. So maknanya dia tak ada, saya tak buat. Dia tak ada, tak buat. So benda tu yang berlaku kebanyakannya dululah. So bila kita dengan MSB ni kita cintakan dia punya sistem, dia punya platform yang menyebabkan walaupun orang yang ajak kita tu tak ada pun tak ada masalah. Macam saya sekarang ni dah. And kebanyakannya yang berlaku dekat MSB pun macam tu juga. So walaupun orang tu dah tak ada pun sebab kita yang nampak peluang dan kita nampak ada punya potensi di MSB ni, so kita kekal di sini. So kita ada pilihan. Dulu kita duk salahkan orang je sebab yelah kita tak pernah pun menyalahkan diri kita sendiri kan. So sebenarnya daripada diri kita sendirilah ataupun pilihan kita untuk kita makin berjaya ataupun sebaliknya. So akhir daripada kita ada tadi Tuan Lan Sajani daripada Fada Adila, kita panggil balik ataupun kita pergi balik ke Fada Adila bersama isteri Puan Tuan Sajani, Lan Sajani kita. So kita panggil kepada pelampiasan kita. Okey, kita bersama dengan
Puan Mariana kita insyaAllah. Assalamualaikum. Teruskan Puan Mariana. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rakan-rakan jutawan MSB 2023. Apa khabar semua? Luar biasa, luar biasa. Alhamdulillah, pagi. Allah. Syukur saya kepada Allah. Malam ini dengan izin limpah kurnianya dapatlah saya bersua dengan sahabat-sahabat hebat di luar sana yang menyertai Zoom meeting pada malam ini seramai 29, termasuklah tim management ada dua orang. Alhamdulillah, terima kasih rakan-rakan yang sebenarnya you all memberi semangat pada saya. Terima kasih kepada Cik Zaimi selaku kita punya host yang memang awesome dari dulu, handle Zoom meeting ni memang terbaik. Terima kasih. Terima kasih Mak Kaya selaku saya punya mentor Sifu yang berada di dalam di sini, sentiasa memerhatikan kita, untuk memastikan kita berjaya di sini MSP. Amin insyaAllah. Dan tak lupa saya ucapkan ribuan jutaan terima kasih kepada business partner saya, Cik Lan Kaya, yang sentiasa memberi sokongan hebat kepada saya dan memberi kata-kata semangat untuk terus berjuang. Amin insyaAllah. Terima kasih kepada Miss Saladin dan Miss Amira atas peluang dan kepercayaan yang diberikan untuk perkongsian pada malam ini, yang mana tajuk yang kita sama-sama dapat malam ni ialah pengalaman. Okey, kedua jatuh bangun dengan MSB, dan ketiga kejayaan. Okey, kat sini bismillahirrahmanirrahim, saya awali dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, segala-galanya dengan izin Allah. Takkan berlaku sesuatu kejadian itu sekiranya tidak dengan izin Allah. Sekecil mana pun, sekecil zarah sekalipun, jika tidak dengan izinnya, maka tidaklah jadi apa-apa kepada diri kita. Namun dengan rahmat kasih sayang Allah, alhamdulillah, saya ceritakan sedikit pengalaman saya dahulu sebelum saya entah dalam dunia ni tak pernah kenal pun apa itu MSP, tak ada pun dalam pemikiran, bahkan tak ada pun dalam mimpi perkataan dan huruf MXB tu. Okey, pengalaman sebelum ni saya pernah selepas habis sekolah, pengalaman saya ialah pernah bekerja di sebuah industri. Nah, pengalaman meniaga di tepi jalan pun pernah. Pengalaman meniaga di kedai makan pun pernah. Okey. Itu adalah satu perjalanan hidup yang mana waktu tu kita mengenallah apa sebenarnya kehidupan ni. Tapi itu pun belum lagi membuatkan saya belum betul-betul faham. Ni nak diceritakan ni. Hanya melaluinya kerana itu ialah rutin. Yang saya anggap itu rutin. Okey. Pengalaman meniaga kedai makan bersama suami pada masa dulu tu. Okey, itu pun cukup membuatkan kita ketawa, ada sedih, ada macam-macam. Tapi pengalaman tu adalah satu simpanan indah buat kami lah. Sebab pengalaman mengajar kita lebih matang. Alhamdulillah atas pengalaman yang Allah titipkan. Kemudian izin Allah saya ditawarkan dengan sebuah kebajikan masyarakat untuk mohon sebagai seorang guru di sebuah sekolah pendidikan khas. Okey, dengan izin Allah juga rezeki daripada rezeki kami anak-anak juga kami diterimalah. Saya diterimalah untuk bekerja di situ di sebuah sekolah pendidikan khas selama alhamdulillah selama 11 tahun saya berkhidmat di pendidikan khas di area sinilah, Gugusan Adilah. Pengalaman mengajar kanak-kanak kurang upaya ni alhamdulillah sangat manis, sangat indah, sangat memberi satu kesabaran yang best lah pada diri saya dan menginsafilah diri kita. Betapa mereka walaupun sungguh pun macam itu, sebenarnya dia ada kelebihan yang kita tidak ada sebenarnya. Walaupun dia
cacat daripada segi fizikal dan juga dia punya mental daripada segi dia punya pemikiran okey. Jadi 11 tahun mengajar di sana, apa yang saya perhatikan, pergi balik 11 tahun. 11 tahun saya bekerja dengan cara pergi pagi balik jam 4 petang 11 tahun itu dengan gaji yang seorang guru pada masa tu 1K lebih. 11 tahun saya boleh bekerja tanpa saya dapat mengumpul. Tanpa saya dapat mengumpul. Bahkan saya fikir pergi balik ini hanya melepaskan keperluan-keperluan seharian. Habis gaji, habis bulan habis gaji. Pada masa tu anak-anak kecil lagi fahamlah kos-kos yang perlu kita ni kan sara kan. Okay. Bukan jadi apa yang saya yang nampak kat sini ialah 11 tahun itu pun saya boleh buat dengan sabar, tapi sampai satu masa mungkin itu jugalah doa saya juga kepada Allah. Ya Allah, bukalah pintu rezeki seluas-luasnya. Temukanlah dengan satu peluang yang hebat. Yang saya pun tak tahu apa benda, tapi kita meminta. Jadi saya agak itu adalah doa saya itu dijawab. Walaupun sama-sama saya tak faham lah apa benda kan. Pada masa tu saya ditawarkan ataupun ada satu kawan yang mana kawan ni dah bersama dengan kita pun. Saya pun berkenalan dengan dia melalui suami saya. Pada masa tu kami join satu business networking yang mana pada masa tu kalau kita ingat ialah upline kami tu bernama upline kita Cik Anwar dan Puan Asmah. Dengan satu produk hebat iaitu what kita cakap? Pendidikan. No. Perhiasan. What? Brazil. Jadi kita dengan beliau bersama untuk bisnes tu dan alhamdulillah kami dapat membina pengalaman di sana pun juga adalah kawan yang menyertai kita tetapi itu tidak lama atas sebab-sebab tertentu company pun tidak bertahan lama. So kemudian upline kami ajak kami introduce kami dengan satu produk iaitu Weekend. Jadi permulaannya kalau kita tengok di sini rata-rata bagaimana bermula dengan MSB ni ialah dengan produk. Itu kita saya pun tak payah nak kupas banyak sebab kita pun faham, kita pun tahu, sedia maklum Weekend memang terbaik. Jadi dengan Weekend tu tadilah membuatkan kami berdua try produk dan kita perkenalkan pada sama sekali diri sendiri pakai dan kemudian kita perkenalkan kepada kita punya ahli keluarga lah. Dan alhamdulillah testimoni banyak kita dapat. Berkenaan dengan pengalaman itu membuatkan kami terus keseronokan kita berkongsi kebaikan tu kepada ramai orang membuatkan kita sangat seronok dengan teknologi baru ni, teknologi hebat ni, produk hebat ni. Jadi dekat situ kita membina rangkaian apabila kita memperkenalkan kepada 2 orang kawan dan alhamdulillah izin Allah. Itu saya pun cakap lagi juga, izin Allah saya didatangkan oleh leader pada masa tu tak jadi leader lagi lah kawan. Dan kawan tu kita bantu bagaimana dengan proses dekat MSB ni, kita bantu dia, kita fahamkan dia, kita tolong dia buat sharing, kita buat home party sama-sama turun, bantu buatkan aktiviti bersama-sama. Jadi pengalaman tu membuatkan kita seronoknya kerana saya tak pernah tahu dan tak tahu nak
berhadapan dengan orang sebelum tu. Bercakap pun tak reti. Nak berhadapan face to face pun saya tidak. Sebab pergi balik pun buat kerja dulu, bertahun yang dulu pergi balik tak ada berurusan dengan orang yang kita tak kenal untuk bercerita pula tentang perniagaan dengan produk. Memang tak ada basic tu. Tetapi dengan sistem networking ni membentuk diri saya sendiri bagaimana kita berhadapan dengan orang. Jadi dekat situ dengan kawan yang tadi kita bina untuk sama-sama jayakan dia, alhamdulillah izin Allah saya nampak memang kawan saya tu boleh. Dan dekat sini lah yang merasakan saya tu seronok apabila kita jayakan orang lain. Dekat sistem kita kat sini ialah jayakan orang lain, mana kita berjaya lah. Okey, dekat situ pengalaman saya bersama kawan saya tu, kita bantu dia, alhamdulillah dia boleh jalan sendiri, sangat seronok. Dia boleh share sendiri bila dia up dekat WhatsApp group, dia close. Alhamdulillah kita sangat happy. Kadang-kadang tak perlu dia tunggu kita pun. Dah boleh close dah. Alhamdulillah memang best. Sale pada masa tu, Masya Allah, tahun 2021 tu, ya Allah, setiap minggu saya punya sale kat Adila ni cecah. 7 hari 7K pernah, 11K pernah, 12K pernah, 10K pernah, 8K pernah, 9K pernah. Non-stop setiap minggu saya tengok memang saya submit order. Masya Allah, memang luar biasa hebat produk kita dengan sistem networking yang kita jayakan pada tahun 2021 itu bersama kawan-kawan yang seenergi dengan kita. Untuk dapatkan kawan seenergi ni sebenarnya dia makan masa, tetapi kita kenalah berdamai. Kalau kita pergi dekat luar, berdamai dengan dirilah. Sebab apa yang kita harapkan pada seorang, kita rekrut dia jadi somebody, bukanlah hari ni kita nak besok menjadi. Hari ni kita jumpa 3 bulan mendatang dia jadi seperti apa yang kita harap. Bukan, pun belum tentu. Bahkan setahun pun belum tentu boleh jadi. Tetapi yang bestnya dekat sini yang kita nak ialah pengalaman tu tadi. Sebenarnya kita menjayakan orang, sebenarnya kita mendidik diri kita sendiri yang train diri kita sendiri untuk berhadapan dengan situasi sikap seseorang seperti itu, di downline di bawah kita seperti macam mana sikapnya. Dan dekat situlah maka kita diterapkan dengan ilmu yang rata-rata saya tengok dekat sini semua ahli, semua anak didik Master Rudy sepertinya lah. Dekat situlah mak kaya. Terima kasih kepada mak kaya yang membawa kita. Bagaimana kita nak membina networking ni, business networking ni, kena ada iaitu ilmu law of attraction tu, yang mana Master Rudy ajarkan kita bagaimana kita berdamai dengan diri dalam apa juga keadaan. Kita pun faham network kita, downline kita, sebenarnya diri kita juga sebenarnya setiap masa diuji dengan sikap-sikap yang kita pun faham. Tak semua orang yang kita dah nak seenergi tu dia akan ada dugaan dia kan, ujian dia kan. Tapi bagaimana Loa, Master Rudy dan Mak Kaya juga membawa kita menangi isu itu dengan cara berdamai, buang mental block, apa semua. Adalah kita punya cara. Semua dah, saya rasa dalam ni semua dah mempelajarinya bersama Master Rudy. Alhamdulillah. Okey, jadi apa yang selepas daripada ilmu tu kita dapatkan, maka tim-tim kita bersatu kuat. Seronoknya apabila sama-sama dapat menguasai perkara itu. Buat sale, bawa kawan, bersyukur. Sebenarnya memang itu kita kena masukkan hinggalah ke hari ini. Okey, jadi kita berbalik kepada bagaimana jatuh bangun dengan MSP. Okey. Pengalaman saya jatuh bangun di MSP ni, apabila kita dapat kawan-kawan yang kita sama naikkan dia, kita sama jayakan dia, dan kita bangga, kita suka apabila dia dapat collect bonus ribu. Nanti dia share, kita cakap okey,
malam ni datang kita nak buat hari claim bonus kan. Nanti datanglah ramai-ramai tu sekian orang, berapa bonda dia. Jom kita raikan dan kita inilah buat aktiviti di center kan. Seronoknya bila ahli di bawah kita tu begitu. Claim bonus seronok, makan sama-sama seronok. Jadi keseronokan tu membuatkan kita lebih akrab, mesra, kasih sayang, menghargai sama kita, setia. Jadi benda tu buatkan sebenarnya networking ni ialah yang best. Sebab kalau kita pergi dekat, saya bandingkan pengalaman saya yang dulu, kerja yang 11 tahun tu, saya tak jumpa ni. Saya tak jumpa perasaan tu. Nak diciptakan tu, apa poinnya? Macam tak ada point dia. Tapi buat networking, buat bisnes MSB ni, Masya Allah, saya dapat jumpa tu. Rasa tu saya dapat. Seronoknya, kawan ni jaya macam gini, seronok. Bila itu yang membuatkan kita rasa kasih dan mesra, maka tim kita semakin kembang, besar hinggalah masing-masing ada rangkaian di bawah masing-masing dan mereka juga merekrut orang di bawah mereka, gunakan center ni sebagai tempat untuk membawa kawan-kawan untuk dijayakan bersama. Jadi jatuh dan bangunnya saya di MSB ialah sama-sama membina rangkaian untuk sama-sama berjaya. Selama yang saya dengan MSB ni daripada tahun 2018 hingga sekarang 5 tahun hampir, saya rasakan jatuh dan bangun itu seronok. Jatuh dan bangun di MSB ni seronok. Sebab itu yang membuatkan saya, macam gini rupanya Oh Mariana, kau hadapi orang macam ni, begitu kau punya situasi awak, situasi kau. Mariana, kau macam gini rupanya. Mariana, kau boleh cakap pada diri sendiri, bermonolog dengan diri sendiri. Buat gini. Jadi apa yang mak saya selalu ajarkan, Mariana, cakap dengan diri Ana selalu pagi-pagi cakap dengan diri, tepuk bahu Mariana, kau seorang yang hebat, kau usahawan yang hebat, kau pakar pemasaran, setiap hari kau purchase, setiap hari aku purchase. Bila mak sentiasa mengajarkan benda itu pada saya buat, memang memang terjadi. Saya cakap, nak tahu tak, pengalaman saya 11 tahun kerja, saya tak pernah tu pegang duit banyak-banyak tu. Kalau saya nak ada gambar dia, saya tunjuklah gambar tu. Saya pegang duit banyak. Berkembang gini duit tu. Saya tunjuk gambar, mak macam gini. Tu kata waktu petanda kaya dia tu. Jadi seronoknya buat MSB tak pernah pegang duit banyak. Kat sini boleh pegang duit banyak. Masya Allah, saya simpan gambar tu. Saya pegang tu besar, kembang. Berapa puluh ribu kat tu saya pegang Jadi bestnya dekat sini, tak pernah pegang duit banyak, dapat pegang duit banyak. Tak pernah buat urusan bank, pergi dapat buat urusan bank. Tak pernah urusan bayar-bayar bonus ahli-ahli, dapat buat. Jadi sesuatu yang saya tak pernah buat pada 11 tahun yang dulu, kat MSB ni saya dapat buat. Itulah saya nampak dekat MSB ni, siapa yang rasa nak mencuba sesuatu yang baru, buatlah MSB. Sebab dia punya bestnya tu, memang tak boleh lain orang lain, tapi bagi saya memang seronok. Bukan kerana satu sebab, tapi banyak sebab. Apatah lagi bila kita diajarkan tentang apa yang mak gaya selalu ajar pada kita, iaitu bersyukur. Bersyukur ni bukan senang cakap bersyukur aja. Dia sekali dengan intipati dalam itu, nak cara nak bersyukur tu macam mana cara bersyukur tu. Itulah mak gaya tu ada ajar, Master Rudy tu ada ajar. Jadi dalam grup Master Rudy tu sama-sama kita belajar, saya pun sendiri belajar, kita terapikan insya-Allah. Dan apa yang membuatkan jatuh bangun di MSB ni pada saya sehingga hari ini, jatuh bangun di MSB itu adalah biasa. Sebab tempoh 5 tahun saya di MSB, saya rasa itu adalah proses saya belajar. Orang nak berniaga
5 tahun pada saya itu adalah permulaan bagi saya untuk membina sebuah perniagaan dan membina empayar. 5 tahun pada saya itu proses untuk saya kenal diri saya, ajar diri saya, tahu macam mana nak mengolah dan pimpin diri saya bagaimana nak jadi leader yang betul-betul leader. Sehingga hari ini pun saya masih belajar. Jadi 5 tahun pada saya itu ialah terlalu awal untuk saya. Orang kata bidang perniagaan ni 5 tahun adalah awal bagi saya, permulaan untuk membina perniagaan yang lebih maju jaya 10-20 tahun yang akan datang, yang mana saya yakin dan percaya 5 tahun adalah proses saya belajar, 10 tahun adalah proses saya membuktikan dan pasti tercapai impian saya di MSB. Saya pasti jutawan MSB. Amin, amin, amin. Ya Allah, saya minta doa daripada kawan-kawan, doakan saya, doa dan suami, dan doa saya juga mendoakan anda semua sama-sama berjaya di MSB ni dengan erti kata kejayaan dunia dan akhirat. Bersama kita bawa ilmu yang baik, ilmu yang bermanfaat bersama Master Rudy untuk kita bawa kejayaan ni dalam rahmat dan kasih Allah Ta'ala. Di mana juga kita berada, insya-Allah ilmu yang kita dapat daripada Mak Kaya, daripada rakan-rakan yang sama-sama memberi semangat ini membolehkan kita menuju kejayaan itu dengan penuh keberkatan. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Terima kasih pada sahabat. Saya doakan kita sama-sama berjaya di sini dan terus kita timba ilmu di sini untuk kita capai impian kita pasti jutawan MSB 2023. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Cik Zaimi. Mohon maaf jika ada kesalahan dari saya. Kita jumpa lagi di lain episod. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Cik Zaimi. Okey, alhamdulillah, terima kasih kepada Puan Mariana kita dengan apa yang dia kongsikan kepada kita pada hari ini. Alhamdulillah, banyak yang kita dapat lah kan. Banyak yang kita dapat, kita pelajari kan, jatuh naiknya di MSB kan. So 5 tahun yang pertama adalah proses pembelajaran lah. Dan memang betul lah, bukannya tiba-tiba kita boleh dapat terus nak naik kan. Jika kita cakap sustain ataupun kita buat secara istiqamah, mungkin tapi dengan kekuatan yang Mak ada yang kita belajar sekarang ni, insyaAllah kita akan lebih kuat dan lebih cepat lah insyaAllah. So sebelum kita akhiri, so Mak ada sini, Mak ada nak katakan something ke kepada kita orang, kepada kami semua? Okey, Assalamualaikum semua ya. Wow, hari ini malam ini panel-panel malam ni wah meletup-letup you. Best, semua sharing sangat positif. Biasalah ya, kita macam juga Tuan Lasejani dan juga Ana cakap. Orang network marketing sepatutnya memang orang yang selalu berkobar-kobar. Kan? Baru namanya network marketing. Sebab network marketing ni actually kelas dia tidak ada dekat sekolah pun. Semua daripada mindset dia. So, bak kata tadi ya, kalau tak jatuh atau tersungkur ataupun sometimes jatuh terbaring terlentang, kita tak rasa sakit. Bila tak rasa sakit, kita tak ada action. Tapi once kita bagi action pada kita, apa yang berlaku ni satu mendewasakan kita. Begitu juga Mak. Mak pun nak jadi macam ni, wow. Macam-macam ranah aku terima tapi aku telan je. So dah tak rasa apa normal, tapi actually last kejayaan yang kita miliki. So malam ini sebagaimana yang anda nampak, sebagaimana yang dijanji, saya juga ada cakap dengan Cik Aladin dengan Cik Amira. Saya ada bagi 2 krim muka laris manis Mak Kaya. Jadi malam besok saya ingat bahagian management ataupun marketing akan buat undian yang hadir pada malam ini, dan tolong siapa yang dapat ni
saya ucapkan tahniah sebab krim ini krim yang bagi kita glowing dan juga krim yang merawat muka kita. Saya nak campaign sikit, tengok saya. Kalau dulu muka saya penuh dengan jerawat. Once saya pakai 2 bulan non-stop, now licin gila. So modal terlalu kecil. Kalau dulu saya pernah menghabiskan membelanja 41,200 demi nak cantik. Sebab kita leader bersembang dekat depan, duduk atas pentas tapi muka berserabut. Saya usaha ke jalan itu tapi Allah juga nyemlahi saya jumpa dengan produk ini. Maka itu saya bagi free ya untuk anda yang bertuah dan pakailah elok-elok. Sebagaimana anda tahu kita ada towel ya. Towel muka ni, basah towel guna pencuci muka anda atau guna sabun MSB. Cuci dulu dan guna rose water, dan lepas guna rose water sembuh dekat muka, guna krim ini dan pakai tidur agak tebal dan juga boleh pakai hari-hari macam saya sedang pakai hari ini. So apa pun saya tidak ambil masa yang banyak sebab kita dah lari daripada track kita. Jutaan terima kasih kepada semua panel, jutaan terima kasih kepada marketing daripada MSB. Terima kasih yang tak tinggal, yang sangat berusaha itu Tuan Zaimi. Apa pun sayang anda semua dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang anda semua. Bye. Okey, terima kasih kepada mak kaya kita kan atas dia nak bagi kita hadiah tu, siapa yang datang pada malam ni, insya-Allah dan harap-harap tuan-tuan yang dapat laki kan, insya-Allah. Ya. Okay. Dah 11 tahun dulu dekat Pengapanan ni, untuk juga agak banyak. Ya betul. Saya pun nampak kalau saya sebenarnya saya Wah, pakai. Zaimi beli tahu kan? Oh, ya ke? Semua orang dalam ini kena pakai sebab lagi seminggu 2 minggu kita nak raya, nanti dah lawa, dah rau muka kita. Jangan sengih-sengih je Cik Noah kena pakai. So saya pun pakai dekat lebih kurang 2 bulan juga mak bagi air tu kan. Ya. Ejen kita ramai. Dekat Sabah ada ejen kita. Dekat Sarawak ada ejen kita. Dekat Brunei ada ejen kita. Dekat KL semua ada. Dekat Pasir Gudang ada. Mantap lah Mak. Okey. Ini the right time tau. Okey. Zaimi, ini siapa namanya? Apa ni? You punya Syed. Datang beli krim daripada parlimen, baru habis meeting kat parlimen datang beli krim. Kau ada? Ya, memang kena boleh pakai nanti lagi menyelah kan dekat sana insya-Allah. Okey, ada wakil syarikat Aladdin ataupun Mira, Cik Mira nak bagi tahu something ke? Ada. Aladdin, Amira? Oh, Aladdin dia keluar awal tadi ke. Oh, okey. Tak ada pun. Nama saya dah catat. Tahniahlah semua untuk malam ni. Nanti je lah. Lagi satu, saya nak sarankan juga. Next week kita ada jamuan berbuka puasa untuk 14 hari bulan. Betul? Kita nak support daripada semua leader. Datang, especially orang daripada Adila. Ini bukan main-main, ini bukan tuju-tuju, ini serius. Daripada pendusuk mana pun demi satu kejayaan untuk memantapkan lagi jamuan berbuka puasa. Dan bawalah oleh-oleh daripada ni, kita bawalah macam apa ni, potluck lah. MSB akan menyiapkan benda-benda makan yang berat. Kan nanti mak akan sponsor sate, no problem, macam last year. Kita juga minta support daripada leader-leader yang mau, yang rela hati sedekah, yang tak ada, tak mampu ataupun tak ada masa, no problem, tak ada apa pun, makanan tetap ada insya-Allah. So tolong isi nama untuk bahagian marketing ataupun MSB menyiapkan makan seadanya. Tak nak tahu lepas orang ramai makanan hampir-hampir tak cukup. Sebab tu minta isi nama supaya Cik Aladdin dengan Cik Amira dia akan buat
ataupun buat order ikut nama yang hadir. Okey. Tapi kita bermula pukul 4, kita buat BOP pukul 4. Habis pukul 6.30 kita bagi free. Lepas tu sambil menunggu berpuasa. Berbuka puasa. Lepas tu kita akan buat, Mak ingat kita akan buat semayang maghrib. Lepas tu ingat pukul 8.30 kita bersurai lah. Ingat macam tu, simple je sebab ada nak jalan nak balik jauh. Okey, sebab dia datang cepat. Itu saja. Okey Mak, terima kasih atas ingatan untuk minggu depan 14 bulan kita ada majlis berpuasa di MSB Tower. Dan so seperti apa yang disarankan Mak, kalau kita boleh buat, kita buatkanlah yang sebaik mungkin insyaAllah. So saya akhiri dengan ucapan pada malam ni, Assalamualaikum dan jumpa anda di Penyok Berjayaan. Dan kalau tuan nak berbincang ataupun nak sembang sekarang ni, saya akan off the record. So insyaAllah kita boleh bersembang sekejap lah kalau nak bercakap ataupun nak say hi ke ataupun whatever lah insyaAllah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya stop lagi untuk record. Okay.